Yang akhirnya masuk dalam neraka. Dalam neraka tu minta air. Minta air. Air bagi air. Air apa dia? Al-Hamim. Air Al-Hamim. Bila minum saja air tu masuk dalam perut, keluar terus melalui kaki. Turun melalui kaki. Allahu Akbar. Sehingga sekujur badan mereka meleleh. Rasulullah kata badan tu pun meleleh je badan dia. Jadi reput. Begitu. Kemudian badan mereka dikembalikan seperti asal dan kembali balik siksaan itu berulang dan berulang. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah daripada Allah. Janganlah tercelup dalam neraka walaupun sesaat. Jangan ada di kalangan kita ni termasuk. Masuk juga dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pada diri kita ni. Kerana apa dia? Kerana neraka ni menyeksakan dan menakutkan dan menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita belajar tentang satu keadaan yang paling bahaya dalam hidup, iaitu yang disebut dengan neraka Allah. Dalam masyarakat kita hari ini, dia rasa bahaya dengan COVID-19. Dia tak rasa bahaya terhadap neraka. Yang ni yang jadi masalah di kalangan kitanya pada saat ini. Kita tahu bahawa bila Kementerian Kesihatan Umum di mana pertambahan ataupun semakin mendadak naik kes COVID-19 ini, ramai di kalangan kita jadi rasa panik di kalangan kita yang jadi demikian. Padahal sebenarnya kita kena tahu bahawa bila bertambahnya lagi keadaan ini, itu menandakan bahawa kemarahan Allah belum lagi reda pada kita. Kita kena nampak demikian. Yang berlaku COVID ini, orang kita dia nampak itu satu penyakit. Dia tak nampak bahawa itu satu wabak dan juga bala yang Allah sedang kenakan pada kita. Peliknya orang kita ni, bila kena wabak sebegini ataupun dengan keadaan yang bala yang semakin teruk ini, kita semakin jauh diri kita dengan Allah. Patutnya kita bila kena wabak sebegini, orang kita kena semakin dekat dengan Allah, bukan menjauhkan diri dengan Allah. Bila kita semakin menjauhkan diri kita pada Allah, menyebabkan kita ni, kita kena faham, menyebabkan wabak ni semakin berkembang dan semakin membesar. Ni keadaan yang kita jadi heran kan. Jumlah kematian sahaja sejumlah lebih kurang 1 juta lebih dah mati, dan tak pernah dalam sejarah dunia mati sebegini rupa. Tapi kita janganlah nampak bahawa kematian itu satu musibah pada diri kita ataupun satu benda yang bahaya. Benda yang paling bahaya ialah neraka Allah. Yang tu yang kita kena nampak begitu. Orang kafir, dia nampak bahawa hidup ini satu perkara yang penting sangat. Tetapi kita nampak bahawa hidup kita lepas pada mati itu yang pentingnya. Hidup di atas dunia sekarang ini, waktu mana Allah kurniakan lagi peluang pada kita hidup sekarang ini, pentingnya untuk kita membetulkan jalan hidup kita supaya kita boleh selamat di akhirat nanti. Saya dah sebut awal-awal sebelum daripada ni. Orang kita bila dia kena COVID ini, dia sibuk untuk dia nak jaga penjarakan. Dia sibuk nak jaga yang disebut dengan nak sanitize tangan dia. Sibuk dia nak jaga yang ni. Yang tu betul. Tapi orang kita dia tak sibuk untuk menjarakkan diri dia dengan syaitan. Padahal syaitan tu jauh lebih jahat daripada COVID-19 ini. Dalam hidup kita, patutnya kita ni bila kena sebegini, kena jarak dua-dua. Dengan syaitan pun kena jarak, kemudian dengan COVID pun kita jarak.
Allah ajar kena COVID ini sebab kenapa Allah buat COVID ini? Allah nak bagi tahu dalam hidup kamu ada makhluk yang jahat, yang tak nampak tengok, tak nampak pada pandangan mata. Yang selama ini Allah sebut syaitan tak nampak, tak nampak. Kamu tak faham, kamu tak reti. Lalu Allah jadikan COVID. Kenapa dengan COVID kita boleh COVID-19 ini kita mula nak menjarak, tetapi dengan syaitan kita tak menjarak. Bahaya di kalangan kita. Yang satu lagi kita perhati, orang kita bila minta supaya stay at home, misal contohnya, duduk kat rumah, dia duduk betul-betul kat rumah. Sampai peringkat dia duduk tu, dia tak belajar, tak berzikir, tak baca Quran, sampai dia jadi demikian, pasif dalam hidup dia. Bahkan ada setengah orang, bila tak boleh datang ke masjid, dia beraya pula. Dia ni seorang. Seorang-seorang kat rumah. Tak betul dalam hidup kita demikian. Patutnya kita ni kena rasa sedih. Dan bila Allah bagi peluang pada kita datang ke masjid, datanglah. Dalam diri kita datang, maksudnya kita ada, datang ke masjid pun ada SOP dia. Ada cara dia. Lalu kita datanglah pada diri kita. Jangan pula kita buat alasan. Orang tanya kenapa tak datang? Dia jawab, COVID disebut demikian. Kesian pada virus COVID. Asyik dia je yang dipersalahkan. Anak senangnya. Padahal yang perangai kamu yang malas, yang perangai kita yang tak dekat dengan, yang namakan dengan tak dekat dengan Allah ni, kenapa kita tak cuba mengubah keadaan diri kita? Para hadirin sekalian, saya memulakan pagi ni, tajuk yang kita nak bincangkan ini, orang kita dia takut dengan mati tapi dia tak takut dengan neraka. Pelik dalam hidup kita kan. Puas kita nak cerita tentang mengenai neraka. Rasulullah cerita tentang mengenai neraka. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni berhati-hati waktu mana kita hidup ini. Waktu mana kita hidup ini, kita ni jaga betul-betul. Pastikan diri kita jangan terhumban ke dalam api neraka Allah. Kerana kalau kita mati, masuk neraka, maknanya inilah kemuncak kemelepatakaan yang sedang kita alami dalam hidup. Tak adalah satu kesensaraan yang paling bahaya pada diri kita ni. Dengan COVID ini, kita menjarakkan. Dengan syaitan, mesti dijarakkan. Kalau Kementerian Kesihatan sibuk bercerita tentang jaga 3C, dia disebut demikian. Sama juga, agama kena ajar. Jarakkan kita ni, jangan kita biarkan syaitan ini dekat dengan kita. Allah ajar awal lagi dalam hidup kita. Kat mana Allah ajar? Allah ajar. Setiap kali mana kita nak buat sesuatu, sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan itu satu cara Allah nak sanitizekan diri kita. Nak suruh kita ni jangan kena syaitan. Macam mana cara? Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lindungilah aku ya Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam itu. Ini cara pada diri kita ni. Sebab apa dia? Kalau COVID-19 itu boleh bawa mati seorang. Syaitan boleh bawa orang sampai dalam neraka. Yang tu yang bahaya. Kita kena nampak benda demikian. Kalau COVID-19 ini, dia jadi bahaya sampai peringkat orang mati. Ya mati. Matilah di kalangan kita kena COVID, misal contohnya. Tapi, yang bahaya syaitan bahaya dia bawa orang sampai dalam neraka. Tak ada manfaat langsung hidup. Ini nak sebutnya gambaran yang perlu kita faham pada diri kita ni. Oleh demikian, kita belajar supaya kita belajar tentang neraka ni, supaya kita ni terjauh dengan perangai-perangai buruk yang boleh menghumbankan kita ke dalam neraka. Ini yang di antara yang tajuk yang kita sebut ni. Sampailah hari ni, kita sebut tentang mengenai suara-suara daripada neraka. Ataupun rayuan-rayuan daripada neraka yang minta dengan Allah. Minta berulang kali. Dan sampailah yang kelima ni, bila mereka minta itu selama mana Allah cerita jarak dia untuk Allah nak jawab kepada permintaan yang kelima ni, sejarak lebih kurang selama mana 2 kali usia dunia ini. Ini macam tak ingat dah ni tajuk ni. Kita bincang pada pengajian sudah kan. Permohonan mereka dibalas oleh Allah setelah mana berlalu selama 2 kali usia dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah cerita, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum. Allah tanya, atas dunia dahulu tak ada ke
datang nabi-nabi, rasul-rasul yang mengajar pada kamu. Datang bagi tahu pada kamu tentang suasana di akhirat ini, yang akan berlaku di akhirat ni. Lalu mereka jawab, qalu bala. Ahli neraka ni jawab, ya, ada, dia sebut demikian. Qalu fad'u. Lalu disebut pada orang ahli neraka ni, mintalah dengan rasul yang kamu minta, yang mengajar pada kamu dahulu. Wa ma du'aul kafirin. Dan orang-orang kafir ni, katanya Allah, dia tak boleh nak minta. Tak boleh nak minta di akhirat tu, dalam neraka tu, doa. Namun doa orang kafir tu, illa fi dalal. Menjadi sia-sia saja pada mereka tersebut. Mereka nak panggil siapa? Atas dunia mereka tak bersama dengan Rasul. Tiba-tiba waktu mana dalam neraka baru mereka nak cari Rasul. Di atas dunia, mereka buat jarak dengan Nabi-Nabi, dengan Rasul-Rasul, dengan orang-orang saleh. Atas dunia dahulu, mereka ni menjauhkan diri daripada orang-orang demikian. Bila dalam neraka, dicabar pada mereka. Mintalah dengan orang yang kamu minta tu. Sepatutnya yang mengajar pada kamu. Dia pun tak boleh nak jawab. Kecuali illa dhalal, katanya Allah. Kecuali dia menjadi sia-sia je. Nak memanggil pun tak ada manfaat. Kerana di atas dunia tak bersama dengan orang-orang yang saleh itu sendiri. Demi Allah, setelah mendengar kata-kata Allah Ta'ala itu, mereka tidak dapat berkata-kata lagi, melainkan hanya suara seperti suara kaldai. Dipanggil demikian. Dalam neraka tu, dengus dia tu, macam suara kaldai. Dalam keadaan yang sebegitu. Rasulullah SAW bersabda, ini sambung pada yang kita berhenti tu kan. Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka diseksa dengan berbagai seksaan dan diberi rasa lapar yang teramat. Rasa lapar di antara seksaan yang berlaku dalam neraka ialah rasa lapar. Rasa lapar ni di antara seksaan dalam neraka ni. Bila lapar sehingga mereka meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan makanan. Bila lapar sungguh, penduduk neraka ni minta makanan. Minta supaya Allah kurniakan makanan. Lalu mereka diberikan makanan daripada dharai, sejenis pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Bila mereka minta makanan, minta dengan Allah, ya Allah lapar ni, lalu mereka tak mati dalam neraka ni. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Kemudian dalam keadaan sebegitu, mereka hanya minta dengan Allah makanan. Allah bagi makanan dharai. Dharai ni sejenis makanan yang berduri. Daripada pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Kemudian buah tu pula jenis berduri. Kemudian sehingga mereka minta makanan, lalu diberi makanan yang menyebabkan kerongkong mereka tersekat apabila makannya. Makan tu masuk dalam tengkuk tu, sekat. Ialah berduri. Benda yang berduri tersebut masuk lekat. Bila lekat, ketika kerongkong mereka tersekat, mereka mengatakan bahawa untuk membuang apa yang tersekat, mereka perlukan minuman. Bila lekat tubuh badan dia tu, nak pada air, nak minta dengan air. Minta air supaya diberi minuman. Maka mereka minta minuman. Mereka minta dengan Allah minuman pada Allah. Oleh yang demikian, minuman itu dituang mendidih daripada lelehan besi diberikan pada mereka. Beri minum. Bila mereka nak minum lekat-lekat makanan ni, beri lelehan besi. Allahu Akbar. Kita tengok kawah gunung berapi tu kan. Kita meremang bulu roma dah. Tengok dalam handphone je. Bukannya pergi dekat lagi. Orang yang dekat dengan lelehan gunung berapi tu, misal contohnya, suasana yang mengerikan dan menakutkan. Di mana ketika mana mereka minum, sampai diberikan depan muka mereka, mukanya itu jatuh ke lantai terus. Bagi minum je, baru nak masuk tu, muka dia meleleh, jatuh terus. Tak masuk lagi dalam mulut tu. Meleleh dah, mukanya jatuh ke lantai. Jika minuman itu masuk dalam perut mereka, hancurlah apa yang ada dalam perut mereka itu, sehingga mereka meminta pertolongan pada penjaga neraka. Allahu Akbar. Ini suasana yang Rasulullah sebut. Bila mereka minta minuman, masuk je minuman tu, dalam tu ada mereka, hancur luluh semua. Badan-badan mereka tersebut, sehingga mereka minta pertolongan dengan penjaga neraka. Lalu mereka pergi menemui malaikat Malik dan berkata, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Lalu mereka sebut pada malaikat Malik,
wahai malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, bagi tahu pada Allah, mati sajalah. Liyaqdi ni maknanya hancur leburlah kami. Hancur leburlah kami. Maksudnya jangan ada sisa-sisa kami ni. Biar Tuhan kamu tu hancurkan kami ni, biar tak tersisa langsung tu badan kami ni. Qala innakum makisun. Lalu dijawab oleh malaikat Malik, malaikat penjaga neraka tersebut, dia jawab, kamu akan jadi begitulah sampai bila-bila. Innakum makisun tu, kamu akan tetap begitulah dalam pada diri kamu sampai keadaan sampai bila-bila pada diri kamu. Tak ada masa berhenti, tak ada. Bahkan kamu akan sentiasa minta makanan, dah bagi makanan, kemudian minta minuman. Dah bagi minuman, hancur lebur tulang-tulang kamu, tubuh badan kamu tu jadi tangkuk balik jadi manusia. Lihat di alaina, minta hancur pun tak dihancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innakum makisun. Sesungguhnya kamu akan kekal begitulah sampai bila-bila di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-A'mashi berkata, telah tetap dalam sunnah bahawa jarak antara doa mereka dengan jawapan malaikat Malik adalah selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Jarak malaikat nak jawab innakum makisun tu selama mana? 1000 tahun. Sari dalam neraka sama mana? Sama 1000 tahun hidup atas dunia. 1000 tahun dalam neraka ni, jawapan malaikat itu seperti berikut. Mintalah kepada Tuhan kamu. Malaikat nak jawab tu, malaikat kata, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Kerana tidak ada yang paling baik selain daripada Allah. Lalu mereka memohon kepada Allah. Jarak tu selama 1000 tahun. Malaikat Malik ni yang sebut, minta dengan Allah. Lalu mereka pun minta dengan Allah. Minta dengan Allah tu apa dia? Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, tolonglah keluarkan kami daripada neraka ini. Minta keluar daripada Allah. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami ulang balik, memang kami ni jahat sungguhlah ya Allah. Mereka sebut, ahli neraka disebut, fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami ulang balik perangai kami, perbuatan kami atas dunia dahulu, sesungguhnya kami ni memang orang-orang zalim. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jawab, ni kali yang kelima ni, yang terakhir yang Allah jawab. Qala ikhsa'u fiha. Ikhsa' maknanya, ikhsa' ni ana sebut dah pada pengajian yang sudah, kalimah mencarut dipanggil. Yang ditafsirkan oleh Tok Guru, Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni'amul Aziz Nikmat. Dan telah bahasa orang Arab, bila sebut ikhsa' ni maknanya punggung mak kamu lah senang saya. Maknanya qala ikhsa'u. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qala ikhsa'. Ikhsa' maknanya hinalah kamu, ataupun orang Pahang dia guna kalimah apa dia? Kalimah yang buruk. Dia sebut demikian. Ni kalimah orang Pahang, dia kata pantat ok, dia panggil dia. Katanya orang Pahang. Orang Pahang dia sebut demikian. Ni kalimah orang Pahang. Dia sebut kalimah mencarut. Kalimah mencarut cara demikian. Ni kalimah qalaqsa. Begitulah Allah gunakan. Kita nak sebut tu rasa tak tergamak kita ni. Tapi cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut maknanya pergi mampuslah kamu, celaka bangsatlah kamu. Maknanya kalimah yang kotor dipanggil. Kalau orang Kelantan kalau sebut kalimah pantat ni tak ada apa-apa. Orang Kelantan bagi dia kriuk bawah tu, kat bawah tu barulah dia antak. Tapi orang Pahang kalau sebut pantat ni maknanya kalimah kemaluan yang digambarkan demikian. Tu. Tak tahulah orang Selangor, tak tahu dia katakan macam mana. Tapi nak sebutnya kalimah-kalimah yang kotor. Tapi kalau orang barat dia akan keluar dia di kalimah apa dia? Allah buruklah, kejilah keluar daripada mulut-mulut masing-masing sebut. Qala khsa'u fiha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Qala khsa'u fiha. Mampuslah kamu. Wala tukallimun. Jangan bercakap lagi. Diam kamu. Al-A'mashi meneruskan, ketika itu mereka berputus asa. Bila kena begitu saja, orang dalam neraka tu, dia berdengung dalam neraka tu, lalu dia berputus asa daripada segala kebaikan dan pertolongan. Tak ada lagi rasa dia nak dapatkan pertolongan. Sehingga mereka menerima sahaja azab yang diberikan kepada mereka tersebut. Lalu dia sebut, Allah dia kata, habislah kita. Tak adalah suasana kita ni nak minta dengan Allah, tak ada dah. Pada diri kita demikian.
mengenai firman Allah Ta'ala, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan muka yang paling hodoh, kalihun. Wajah mereka sebut, Rasulullah bersabda, mereka dibakar api di dalam api neraka Allah sehingga bibir atas berkerut sampai ke otak dia. Allahu Akbar. Orang dalam neraka ni bila kena bakar tu, sehingga kan dia bakar kuat sangat tu, bibir atas ni berkerut naik sampai ke kepala. Naik sampai di otak dia. Berkerut ni, kita ni kan kalau bibir kita berkerut pun naik sikit je. Ada lagi hidung. Dia panggil demikian. Ni tak, bila berkerut dia tu sampai bibir dia tu naik sampai ke otak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bibir atas. Manakala diiringi oleh bibir bawah turun sampai ke pusat. Bibir bawah ni turun sampai ke pusat. Kemah api neraka mempunyai 4 dinding dan tebal setiap dinding adalah sejauh perjalanan 40 tahun, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Kemah dalam neraka tu dia ada blok. Ada blok yang ni, blok orang ni. Dia tak kata campak sekaligus begitu, tidak. Ada orang yang jenis macam ni, ada orang macam ni, ada orang macam ni. Jadi Allah buat dalam bentuk kemah-kemah. Maksud kemah tu blok. Blok-blok yang berbeza-beza. Setiap orang tu dia ada cara dia. Allah nak bakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tebal dinding dia tu di antara dia kat dalam dengan yang kat luar tu sejarak mana? Sejarak 40 tahun perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini Rasulullah sebut gambaran suasana dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jika satu timba air ghislin, darah yang bercampur dengan nanah, dituangkan ke dunia. Katakanlah ada orang ambil, Rasulullah kata, ambil air dalam ghislin, darah campur nanah dalam api neraka Allah tu, ambil dalam api neraka Allah yang bercampur darah dan nanah tersebut, ke dunia je, ambil setimba je. Setimba je, maka seluruh dunia ni akan dibinasakan dalam keadaan demikian. Allahu Akbar. Satu timba je. Bukannya banyak sangat pun. Tapi satu timba ni hancur lebur dunia ni. Tak ada benda yang boleh melekat lagi. Kerana ghislin tadi ataupun darah campur nanah tadi yang begitu mengazabkan untuk kalau sekiranya hidup di atas dunia ni. Hadis riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-muhli, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala ada sejenis makanan, minuman dalam neraka ni, al-muhli. Apa dia? Kotoran minyak yang keruh. Kotoran minyak-minyak yang keluar daripada tubuh badan manusia, minyak tu yang warna keruh, yang apabila didekatkan pada muka, maka menyebabkan kulit muka semua luruh. Allahu Akbar. Ni suasana dalam neraka ni. Keadaan dalam neraka, bila manusia tu dahaga sangat, minta air. Air tu, malaikat bagi air apa dia? Air musli, dia panggil. Air al-muhli, bukan musli, muhli. Muhli ni, bila dimasukkan, dia nak minum tu, belum masuk ke dalam lagi. Baru hadap dekat muka tu, nak masuk tu, gugur habis dah muka-muka ni. Muka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, al-hamim pula, air yang mendidih. Dalam neraka ni, diminum kepada mereka dalam neraka, sehingga masuk ke dalam perut dia. Dan keluar daripada kedua kakinya. Allahu Akbar. Kita ni baca macam ni pun kita meremang bulu roma. Bayangkan orang yang dalam neraka, dihumban ke dalam neraka tu. Ni kalau yang jenis macam ni mesti peminum arak, mesti orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia hanya terlibat dengan apa dia? Makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dia tak jaga makan minum dia. Kita ni bila atas dunia ni tolong jagalah makan minum kita. Jangan kita ikut selera. Sedap. Kita tak tahu dia halal ke haram. Perkara demikian. Kadang-kadang kita ni kan pergi ke restoran-restoran. Kita tengok orang nampak kemas, bersih. Kemudian kita nampak ada gaya Islamik sikit. Misal contoh, ada pelayan yang Islamik sikit. Dalam sebab kita pun masuk lah. Kita tak tahu dia masukkan arak, tak tahu dalam makanan. Dalam makanan yang jadi sedap tersebut. Yang jadi kita pun makan je. Tak peduli. Tahu-tahu di akhirat masuk neraka. Nak sebelum tadi. Kenapa masuk neraka? Makan, tak jaga.
Kamu makan ikut suka je hidup kamu ni. Kadang-kadang kita ni tengok orang susun atur elok sikit, jenama ada sikit, misal contoh restoran dan sebagainya. Makanan, kita masuk je, tak peduli. Yang dalam tersebut macam mana keadaan orang yang menyediakan pada kita. Yang akhirnya masuk dalam neraka. Dalam neraka tu minta air. Minta air. Air bagi air. Air apa dia? Al-Hamim. Air Al-Hamim. Bila minum saja air tu masuk dalam perut, keluar terus melalui kaki. Turun melalui kaki. Allahu Akbar. Sehingga sekujur badan mereka meleleh. Rasulullah kata badan tu pun meleleh je badan dia. Jadi reput begitu. Kemudian badan mereka dikembalikan seperti asal dan kembali balik siksaan itu berulang dan berulang. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah daripada Allah. Janganlah tercelup dalam neraka walaupun sesaat. Jangan ada di kalangan kita ni termasuk. Masuk juga dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pada diri kita ni. Kerana apa dia? Kerana neraka ni menyeksakan dan menakutkan dan menggerunkan. Mengenai firman Allah Ta'ala, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Dan ada lagi ayat Quran Karim yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16. Di hadapan mereka orang yang ingkar ada neraka jahannam dan neraka dan mereka akan diberi minum dengan air nanah pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika air itu didekatkan pada mulutnya, air nanah ni, Rasulullah huraikan terhadap min waraihi jahannam, di belakang mereka tersebut, di hadapan mereka tersebut, orang yang ingkar itu neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan diberi minum air nanah dalam neraka ini. Lalu Rasulullah sebut, ketika air nanah itu didekatkan pada mulutnya, dia tidak mahu minum. Orang mula tak nak minum. Allah letakkan, malaikat letakkan depan mulut dia tu, dia tak nak minum. Bila tak nak minum saja, tapi air itu tetap diberikan kepadanya. Ditolak untuk minum. Bila? Dan ketika air itu berada dekat dengan mulutnya, wajahnya mendidih dan kepalanya jatuh ke bumi terus. Allahu Akbar. Bila dekat dengan muka tu, wajah tu mendidih, terkulai terus, lepup, jatuh terus kepala ke atas bumi. Kemudian wajah dia mendidih dan kepala jatuh ke bumi. Jika air itu diminumnya, maka isi perutnya akan hancur lebur, rosak terus. Lalu keluar melalui duburnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Nak sebutnya, bila minum saja air dalam neraka Allah tu, keluar dekat mana? Keluar dekat dubur dia. Keluar. Daripada demikian, Allah Ta'ala berfirman, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan syurga yang Allah sediakan pada orang bertakwa pada Allah. Syurga disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Fiha anharum min ma'in. Bagi orang dalam syurga disediakan sungai yang mengalir padanya ghairi asinin. Air sungai yang tidak rasa payau. Tak rasa payau tak ada. Air mineral. Senang ceritanya. Air yang rasa sedap. Ghairi asinin wa anharun min labanin. Dan juga sungai-sungai yang terdiri daripada susu-susu. Susu-susu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang rasa minum susu tu tidak berubah. Rasa susu tersebut tidak dalam keadaan yang tidak berubah rasa dia. Dan juga apa dia? Wa anharun min khamarin. Dan juga sungai-sungai yang terdiri daripada air-air arak. Air-air yang perahan arak ini, khamar lazzatin, rasa lazat lisyaribin, bagi orang yang minumnya. Ulama kata dalam syurga ni ada 3 sungai. 3 sungai yang mengalir. Satu sungai yang jernih yang disebut dengan ghairi asinin. Dalam keadaan yang air mineral, jernih cantik ya, air tersebut. Kemudian yang kedua, yang dalam syurga ni sungai yang terdiri daripada air susu. Air susu. Yang minum tu yang sedap minuman tersebut. Yang ketiga, terdiri daripada sungai arak. Arak yang rasa lazat. Rasa minum arak tu lazat. Tu cara demikian. Allah tukarkan. Dunia, kalau kamu rasa nak minum arak di dunia, kamu tak akan minum arak dalam syurga Allah SWT. Itu cara Allah jadikan demikian.
Tiga ni, wa anharun. Kemudian yang keempat, wa anharun, dan ada yang keempat, bukannya tiga, yang empat. Dan yang keempat, sungai-sungai min asalim musaffa, daripada air madu yang jernih. Air madu tu musaffa, dalam keadaan jernih. Air yang jernih ni. Walahum fiha min kulli samarat. Dan bagi mereka tu, orang dalam syurga ni, dia boleh makan buah-buahan yang indah-indah. Wa maghfiratum min rabbihim, dan keampunan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kelonggaran, kelepasan pada ahli-ahli syurga. Wa maghfiratum min rabbihim. Maknanya kamu bebas nak buat apa saja daripada Allah. Kaman huwa khalidun finnar. Samalah mereka yang berada dalam kekal dalam api neraka, dan diberi minum wasuqu ma'an hamiman, dan orang dalam neraka itu diberi air yang jernih, yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Lalu bila mereka minum saja, menyebabkan hancur lebur, putus habis urat-urat perut dalam perut-perut mereka tersebut. Allahu Akbar. Buat pilihan lah. Nak minum yang mana? Senang ceritanya. Nak makan yang jenis makanan apa dia? Kalau kamu nak rasa nikmat dalam syurga, di akhirat nanti, jaga di dunia ni. Di dunia ni jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Bila kita terlibat dengan perkara yang melanggar syariat, tak adalah harapan untuk berada dalam syurga Allah. Dapat nikmat-nikmat air sungai yang mengalir sampai 4 jenis sungai yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Allahu Akbar. Walahum fiha min kulli samarat. Buah-buahan yang boleh makan. Nak makan apa? Tak payah berebut lagi nak cari musangking, dia panggil. Maknanya semua dah ada dah. Dalam syurga tu Allah sediakan jauh lebih hebat daripada yang tu. Di kita ni. Firman Allah Ta'ala lagi, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Allah ni, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata yang tu lah. Maknanya Allah akan tunaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan Allah bagi tahu pada kita, mir rabbikum. Segala benda kebenaran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman syaa'a falyu'min. Siapa-siapa yang ingin menghendaki diri dia, dia boleh pilih untuk menjadi orang mukmin. Wa man syaa'a falyakfur. Ataupun siapa-siapa yang dia rasa diri dia nak lawan Allah, kufur lah dalam hidup dia. Lawan lah pada diri dia. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan pada orang yang zalim. Zalim, kenapa zalim? Kerana dia sedang memilih. Dia yang memilih. Ikut dia lah, dia nak pilih yang mana. Maksudnya, dia dalam hidup dia tersebut, dia nak pilih jadi orang mukmin ke, dia nak jadi orang kafir dalam hidup dia. Dalam hidup dia tersebut, tapi orang yang zalim tadi, naran ahata bihim suradiquha. Api neraka Allah yang kami sediakan dalam keadaan yang bergolak, api neraka itu suradiquha, mengelilingi tubuh badan dia. Neraka tersebut. Wa in yastaghisu yughasu. Kalau sekiranya mereka-nya, dan jika mereka minta pertolongan nak minta minuman, nescaya mereka akan diberi minum. Dengan air apa yang macam mana? Yashwil wujuh bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dengan air yang kalau dia minum, kal muhli yashwil wujuh. Kal muhli yashwil wujuh ni, bila mereka minum, maka menyebabkan kulit muka mereka akan luruh terus. Minum air dalam neraka tersebut. Bi'sas syarab. Itulah minuman yang seburuk-buruk yang Allah sediakan pada mereka. Wasa'at murtafaqa. Dan seburuk-buruk yang disebut dengan tempat rehat, yang paling buruk yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. Rasulullah SAW bersabda, seandainya satu titis saja zakum, pohon dalam neraka, air dalam neraka tu dilemparkan ke dunia. Setitik je jatuh di atas dunia ni, maka seluruh kehidupan di dunia akan binasa terus. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan yang mereka dalam neraka tersebut. Tangisan penduduk neraka. Sama lagi. Rasulullah SAW bersabda, wahai seluruh manusia, menangislah kamu semua. Jika kamu semua tidak dapat menangis,
maka berusahalah untuk membuatkan diri kamu menangis. Buatlah menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu atas dunia ni, kamu menangislah. Menangislah. Lebih baik daripada kamunya di akhirat nanti kamu kena menangis. Maksudnya menangis ni apa dia? Bila kamu berdoa, menangis. Bila kamu baca Quran, menangis. Bila kamu bangun tahajud malam, menangis. Nangis tu kerana apa dia? Kerana takut terhadap dosa kamu. Itu cara. Jangan tak ada kerja menangis. Gitu. Bukan maksud demikian. Bila kamu buat amal ibadah tu, kamu menangis. Menangis. Mengenangkan dosa kamu. Ingat dosa kita ni yang pernah kita buat. Lebih baik kamu menangis. Jika kamu semua tidak dapat menangis, maka berusahalah untuk kamu cuba menangis. Buat menangis pada diri kamu. Kerana penduduk neraka menangis sehingga air mata mereka bergenang seperti sungai. Rasulullah kata, kerana penduduk neraka, dalam neraka tu tak ada ketawanya, tak ada gelak ketawanya. Menangis panjang masa. Sehingga kan menangis dia menyebabkan keluar air daripada badan dia jadi sungai dalam neraka tersebut. Jadi sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Satu hebat kan. Rasulullah pesan kan, Rasulullah kata setiap air mata yang menangis kerana takut dosa, 10,000 tahun api neraka Allah terpadam untuk kita. Maknanya besarnya kuasa yang disebut dengan tangisan orang yang takut terhadap dosa. Dalam diri kita kan, baca Quran, kita pelik kalau kita tak boleh menangis. Orang lain baca Quran, budak yang umur 7 tahun baca Quran boleh menangis. Kita tengok kan, ada kanak-kanak kecil je baca tu menangis, sak menangis. Baru ni di viral kan, ada budak yang menangis tu kan. Guru dia tanya, kenapa menangis? Takut neraka, takut akhirat. Dia sebut demikian. Maknanya ada orang yang demikian. Budak yang baru umur 7 tahun, baru umur 8 tahun. Kita umur berapa dah kita? Kita ni sendiri dah 60 tahun dah hidup. Berapa kali je kita baca Quran, nangis je kita. Kita kata tak faham ustaz. Tak faham, sebab tu tak menangis. Sebab tu tak boleh menangis tu. Kita kata lagu Hindustan tu lagu Hindustan. Lagu Korea tu lagu Korea misalnya. Kenapa yang tu boleh menangis pula? Yang tu pun tak faham juga. Cerita Kush Shotahir tu kan. Waktu dulu kan. Tengok cerita demikian. Macamlah kojol tu adik-beradik dia. Macam kajol. Silap sebut. Nak sebutnya macamlah apa dia? Amitabh Bachchan tu sepupu sepapak dia panggil. Nak sebutnya macam orang tu dekat dengan diri dia. Menghayati betul dia. Sampai boleh menangis teresak-esak dia. Tapi kenapa kita baca Quran kita tak boleh mengalir mata? Sebab tu Rasulullah kata, dalam hidup kita ni, cubalah pada diri kita ni baca, kemudian bangun malam, tahajud. Rasulullah tu kalau tahajud tu sampai basah, tempat Rasulullah sujud tu basah dengan tangisan. Kita basah dengan air liur mengalir. Tertidur dah rupa-rupanya. Nak sebutnya gambaran beza kita. Basah kitanya tak sama dengan basahnya air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada pada diri kita demikian. Kalau Rasulullah kata kalau kamu tak menangis, kamu akan menangis dalam neraka nanti. Sebab kamu banyak ketawa atas dunia. Dunia dahulu, kamu jenis hidup kamu sentiasa hari-hari nak suruh hidup ni ketawa je. Tak nak dalam hidup kamu ni rasa memikirkan sikit. Macam manalah di akhirat nanti. Macam manalah di pada mahsyar nanti. Nak fikir yang tu pemalas dalam hidup kamu. Fikir nak suruh orang cerita ada dia, jomlah kita pergi dengar cerita tentang bab mati sikit. Tak naklah. Tak naklah terus dia. Kenapa? Aku tak nak mati lagi disebut. Tak nak mati tu sampai peringkat tak nak cerita. Orang bagi, ada seorang hamba Allah, orang bagi pada dia helaian kertas. Kalau tak cerita tentang tanda-tanda kematian. Dia tengok tu dia jatuh balik. Tak nak disebut. Tak nak pegang dia. Kenapa? Saya tak nak cerita bab mati ni, saya tak nak. Nak sebutnya bagaimana manusia sampai tak demikian. Setelah habis air mata mereka, bila dalam neraka ni, habis air mata mereka, maka mengalir darah daripada mata mereka hingga menjadi seperti mata air keluar. Membuak-buak keluar dalam neraka tersebut. Keluar ni, habis dan air mata, keluar pula darah yang keluar ni
membuat-buat macam mata air. Keluar daripada darah dia, daripada mata dia. Jika dibawa kapal padanya, maka kapal itu dapat belayar di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kalau ada kapal, boleh belayar kapal dalam neraka ni sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan dalam neraka Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tangisan dihantar ke neraka sehingga penduduknya menangis semuanya di dalamnya. Tak ada seorang pun yang dalam neraka tu yang ketawa, gelak ketawa, tak ada. Semua dalam neraka tu menangis. Sehingga kan mata mereka habis. Sehingga kan kemudian air mata sehingga air mata mereka habis. Tu tambah tu dia panggil. Kemudian air mata itu digantikan dengan darah yang keluar daripada mata mereka sehingga air itu terbentang di hadapan mereka seperti sungai yang jika dibawa kapal ke situ, maka kapal itu boleh belayar di dalamnya. Allahu Akbar. Ni orang dalam neraka. Sampai kalau ada kapal boleh belayar. Banyak sungguh. Air mata yang keluar tu, kalau habis air mata, keluar pula darah. Air darah pula yang keluar daripada tu badan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah memakai selipar daripada api neraka. Bila pakai saja, mendidih otaknya. Tu yang paling ringan lah dalam neraka. Paling ringan tu, dipakaikan selipar. Bila pakai selipar, pakai je selipar, menggelegak otak-otak dia dalam neraka tersebut. Ceritalah pada anak-anak kita. Bagi tahu pada keluarga kita. Ni keadaan, suasana dalam neraka. Jangan rasa tenteram sangat, jangan. Siapa yang rasa seronok sangat sampai tak bangun sembahyang subuh, bagi tahu pada anak kita. Siapa yang rasa seronok sangat sampai tak nak tutup aurat, siapa yang rasa seronok sangat, bersedialah kamu dalam neraka nanti. Bagi tahu pada dia. Macam mana? Paling ringan Allah bagi pakai selipar, mendidih otak. Maknanya apa dia? Masak habis daging-daging. Daging-daging tu badan kita ni masak habis. Daripada bawah pakai selipar tu sampai naik sampai ke atas. Allah jadikan keadaan yang sedemikian rupa. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, penduduk neraka menangis di dalam neraka sehingga jika dibawa kapal pada air daripada tangisan mereka itu, maka kapal itu dapat belayar di dalamnya. Setelah mana air mata mereka habis, keluar darah daripada mata mereka. Oleh kerana itu, menangislah kamu sekarang. Lebih baik, maksudnya menangis kamu tu, bila kamu buat amal ibadah, kamu pastikan biar sampai boleh mengalir mata. Doa, biar boleh sampai mengalir mata. Baca Quran, biar sampai boleh mengalir mata. Bangun tahajud malam, biar sampai boleh mengalir air mata. Setiap kali mana kita dengar kuliah, boleh sampai peringkat kita boleh mengalir air mata. Dengar lama-lama kita menung je, keluar air mata kita. Maksudnya, gambaran bagaimana kitanya takut terhadap api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sampai tahap demikian. Orang yang begitu tekun kan. Kalau para sekalian tengok orang-orang soleh, sampai peringkat kalau mereka menghayati betul-betul, mereka baca ayat-ayat Quran, teresak-esak menangis. Teresak-esak menangis tu. Kita tengok syekh-syekh yang jadi imam solat tarawih misal contohnya. Doa-doa mereka kan. Doa sikit ya, pendek je. Tapi orang yang mengaminkan doa dia tu menangis teresak-esak. Ini nak sebutnya apa dia? Gambaran bagaimana tangisan kerana takut terhadap dosa ini menyebabkan kita terselamat daripada dihumban ke dalam api neraka Allah SWT. Itu pun amal ibadah yang Allah jadikan pada kita. Maknanya, atas dunia ni, kalau kita ada ruang masa kita, kadang-kadang kita duduk dalam suasana kita ni, hidup kita, ingat balik. Aku ni banyaknya dosa dalam hidup. Aku ni, sampai rumah tangga aku ni, tak ada pun adik-beradik nak datang. Tak ada pun anak-anak saudara nak datang tidur kat rumah kita. Nak tumpang rumah kita, misal contohnya. Peliklah kita ni sebenarnya. Kita pun mengalir mata. Aku ni mesti buat dosa dengan keluarga aku. Mesti jadi macam ni. Kerana perangai ananiah, individualistik terlampau tinggi dalam hidup kita. Sampai rumah kita ni tak ada lagi keceriaan dan kebahagiaan. Tak ada lagi orang nak datang. Orang tahu dah. Datang ke rumah kita pun menyusahkan hidup mereka. Bukan menenangkan. Lebih baik tak datang.
Kenapa? Kerana kita ni bukan calon-calon ahli syurga. Tapi kita ni ada tanda-tanda untuk dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, kadang-kadang ada orang tak nak bercakap dengan kita. Orang soleh-soleh tak nak bercakap dengan kita. Bosan, misal contoh, nak bercakap dengan kita. Kenapa? Kerana perangai kita perangai ahli neraka. Kalau kita ni perangai ahli syurga, tentu orang nak bercakap dengan diri kita. Tentu orang nak baik dengan kita. Tapi oleh kerana kita ni, sikap kita, tindakan kita dalam hidup kita ni, menyebabkan orang jauh dengan kita. Cuba kita mendengar sikit, ni tentu dosa yang kita buat dalam hidup kita. Dosa-dosa ni jangan main-main. Selagi mana tak bersih, dosa ni, selagi itulah dalam neraka. Bila dalam neraka, maknanya akan menyesal lah yang tak sudah-sudah dalam hidup ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam renungkan firman Allah Taala, "Falyadhaku qalila waliyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Maka ketawalah sedikit di dunia ini. Tawa ni Islam tak larang nak ketawa, boleh. Tapi tak payahlah sampai ketawa tu sampai 60% dalam hidup. Jadi yang manakala menangis tu 40%. Jangan. Biar kita je menangis tu, biar sampai 60% tak apa dah. Dalam hidup kita. Manakala kita yang dalam hidup kita ni, ketawa tu 40%. Dalam hidup kita, kita habiskan masa kita. Ataupun ruang hidup kita ni, ceria kita ni tidaklah seceria yang disebut dengan sampai peringkat kita ni hidup bergelak ketawa je memanjang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Falyadhaku qalila." Maka, "Falyadhaku qalila." Ketawalah kamu sikit, wal yabku katsira. Tapi menangis tu biar banyak. Menangis tu biar banyak. Dalam hidup kamu. Teringat pada apa dia? Teringat terhadap akhirat. Ingat, kita kata, nak ingat apa dia Ustaz? Cuba kamu bayangkan diri kamu malam pertama dalam kubur je lah. Cukup lah kamu nak bayangkan. Tengok, baru letak dalam kubur, jenazah kamu dalam kubur tu, tiba-tiba basah kuyuk je badan kita. Kain kita ni baru je. Baru je. Dengan derap tanah tu ke atas tu bunyi. Tinggalkan kita. Sayuk. Masa tu, kita tengok malaikat muka dan nakir seorang-seorang. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat saat itu? Kemudian, dah kena tanya soalan. Tanya soalan. Tak boleh jawab. Waktu mana tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka. Tak boleh nak jawab. Agak-agak macam mana kita nak tolong diri kita saat itu. Cuba kita bayangkan, duduk dalam kubur tu, baru hari yang kedua dalam kubur. Pertanyaan tak berhenti lagi ni. Tiba-tiba keluar ular besar kat hujung kaki pula. Keluar ular besar tu, belik je hujung kaki kita. Yang mula membelik jasad kita. Macam mana kita nak buat supaya kita ni boleh selamat saat itu? Macam mana hari yang ketiga, hari yang keempat dalam kubur? Macam mana hari pertama kita bangun di padang mahsyar Allah? Diri di padang mahsyar Allah. Seorang-seorang. Bangun tu bingung. Daripada kubur Syekh 21 kan. USJ 21 ni. Bangun-bangun tu, bingung kita. Ni mana pula ni kita sebut demikian. Bangun. Macam mana kita nak berjalan, nak bergerak kepada mahsyar Allah. Gelap pekat suasana hari yang berlaku hari kiamat yang kita bangun tersebut. Semua ni, kita pun duduk menang seorang-seorang, mengalir mata seorang-seorang. Aku. Kita sebut. Aku tu, bila kita aku tu, banyaknya dosa yang aku buat. Tu tak kira lagi. Dosa dengan orang, dosa dengan mak kita, dosa dengan ayah kita. Dosa-dosa yang kita buat dalam hidup. Dosa dengan pasangan hidup kita. Semua ni menyebabkan diri kita ni terpaku seorang-seorang. Mengalir mata. Jangan rasa selesa sangat, jangan. Saya nak sebutnya, hidup atas dunia ni, jangan kita rasa semua ada. Aku tak apa. Aku duit banyak. Jangan rasa demikian. Aku tak apa. Aku kalau susah-susah, lagi dalam handbag, misal contohnya. Aku susah-susah, lagi dalam almari. Aku payah-payah, misal contohnya dalam hidup kita. Kita rasa selesa. Jangan. Dalam hidup kita, bila kita hidup di atas dunia ni, depan kita ni ada kematian. Bila ada kematian, sebalik kematian tu, saat yang menakutkan dan menggerunkan seseorang. Rasulullah bersabda, demi Allah, jika kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu semua lebih sedikit ketawa dalam hidup kamu dibandingkan banyaknya menangis. Kamu akan banyak menangis je hidup. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, siapa yang banyak menangis kerana takut pada Allah Ta'ala dan malu pada Allah, maka dia banyak ketawa di akhirat nanti.
Tu cara ingat. Kalau nak ketawa di akhirat nanti, nak bersukaria, nak gelak ketawa kita indah, suka sungguh kita. Di akhirat nanti, bila di akhirat, maka sikitkan menangis, sikitkan ketawa di dunia. Jangan banyak sangat, habiskan masa. Habis satu-satu tengok Maharaja Lawak. Habis masa dia. Tengok kerja-kerja yang tak ada manfaat. Ada diri dia sebut. Tengok dalam Facebook, tengok dalam YouTube. Habis masa dia melayan perkara demikian. Nak hidup dia, gelak ketawa je macam. Orang yang demikian, tunggu di akhirat je. Masuk sampai dalam kubur, tak payah pergi sampai ke akhirat lah. Masuk kubur pun menangis lah. Dalam kubur sorang-sorang. Allah berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami rasa takut akan azab Allah. Orang-orang ahli syurga ni kan, bila sampai di akhirat dahulu, bila orang tanya dia, kenapa kamu ketawa seronok sangat? Kami atas dunia dahulu musyfiqin. Kami jenis orang yang hidup dalam keadaan yang inna kunna fi ahlina musyfiqin, sentiasa berhati-hati. Maksudnya sentiasa jaga-jaga. Jaga-jaga je dalam hidup itu, berhati-hati. Sebagaimana kita berjaga-jaga jangan bagi pencuri masuk rumah. Kita berhati-hati supaya kenderaan kita tak aksiden dan sebagainya. Demikian juga dalam hidup kita, waktu mana kita di atas dunia ni, berhati-hatilah jangan sampai kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Berhati-hati pada diri kita. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali pada kaumnya, mereka kembali dengan keadaan kegembiraan yang amat sangat. Bila terima saja suratan amalan, tengok masuk syurga. Masuk syurga tu, mereka balik pada kaum dia, tengok ni aku ni. Syurga untuk dia aku, puas hati aku hidup atas dunia dahulu. Dulu kan atas dunia orang ejek kita kan. Atas dunia ni orang ejek. Kadang-kadang pakaikan tudung kan. Pakaikan tudung orang ejek macam hantu kum-kum. Ada kita kan. Kita pun terasa hati. Ada di kalangan kita. Orang pergi ke masjid, orang ejek kita. Orang ejek kita. Tunjuk warung lah tu. Covid pun pergi masjid disebut. Orang sebut demikian. Kita tahan diri kita dalam suasana diri kita. Tapi tunggulah di akhirat nanti, bila sampai di akhirat, kita lah orang yang paling bergembira di padang mahsyar. Mudah-mudahan semuanya hadir ni di kalangan ahli syurga insya-Allah. Dan kita termasuk di kalangan demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ada beberapa permintaan ni. Doa supaya yang masuk hospital kerana penyakit buah pinggang, saudara kita Muhammad Yusuf bin Wuk. Kemudian doa kepada Puan Hakimah Muhammad Yusuf yang akan menjalani pembedahan, membuang ketumbuhan kanser petang ni. InsyaAllah kita doalah, mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan pada mereka berdua dan kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma shfi marda Muhammad Yusuf bin Wuk wa Allahumma shfi marda Hakimah Muhammad Yusuf. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi, la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من استعاذ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.